hari ini fokus kita jatuh tetap pada bab yang tingkatan 4 je, cikgu ulang ya, bab tingkatan 4 seperti yang anda tengok pada skrin. Bab 13 iaitu homeostasis dan sistem urinary manusia. Okey, cikgu pun tak nak buang masa ya, tapi ada benda yang penting cikgu nak tunjukkan anda pada skrin ni ya. Cikgu sila tengok ya. Ya. Cikgu apa yang penting itu? Kalau anda tengok sekarang, ya, benda yang baru berbanding dengan senior anda. Benda yang barulah yang menjadi soalan kebat yang anda akan jawab tidak diberikan dalam nota anda terdahulu adalah bagaimanakah penyakit diabetes. Penyakit diabetes boleh menyebabkan kegagalan ginjal. Boleh menyebabkan kegagalan ginjal. Okey, seperti yang anda telah belajar pada kelas sebelum ini, okey, ginjal ialah organ yang berfungsi untuk menapiskan kotoran dalam darah anda. Menapiskan kotoran dalam darah anda melalui unit asasnya yang ada di dalam ginjal yang kita namakan sebagai nefron. Okey, cikgu ulang ya, nefron. Jadi darah bukannya akan masuk ke dalam nefrons tetapi ditapis masuk ke dalam nefrons. Lepas itu diserap semula nutrien dan juga bahan pentingnya. Okey, diserap semula dan tinggal air dan juga garam serta maksudnya kotoran juga bahan-bahan kumuh yang lain keluar melalui ureter ke pundi kencing dan membentuklah air kencing yang kita tahu. Itu pun cikgu tak nak buang masalah. Jadi nota yang diberikan pada anda 2 minggu lepas adalah berbentuk macam ni. Okey, cikgu tak tahu ada ke tak semua orang dalam grup ini. Tapi yang cikgu nampak di sini ada yang Jonathan tak ada, tak apa. Yang penting sekarang semua boleh dengar jelas ke tak? Boleh kan? No. Boleh. Boleh ya? Okey, thank you. Jadi cikgu sambung sekarang ya. Jadi apakah fokus kita hari ini? Bab ini adalah antara bab yang kerap menjadi soalan kebat di dalam SPM. Okey? Dan cikgu pun tak nak buang masa lebih ya. Yang penting kalau anda sekarang tengok skrin, bab ini sebenarnya fokusnya kepada cikgu dah cakap dalam kelas iaitu persekitaran dalam. Murid-murid yang saya hormati persekitaran dalam. Itu dalam badan kamu lah, of course lah. Jadi kita sedar bahawa ada banyak banyak perkara persekitaran dalam yang perlu dikekalkan pada julat yang normal. Jika ulang julat yang normal. Jika apa itu julat? Maksud dia contoh. Suhu kalau kita kata 37 darjah Celsius, 37 darjah Celsius adalah suhu optimum. Suhu badan kita tidak akan kekal pada 37 tepat selalu. 37.0 tepat selalu. Kadang-kadang 36.9, kadang-kadang 37.1. Jadi antara 36.9 ke 37.1 itu, okey, antara. Jadi nilai antara dia itu, ini adalah satu julat. Satu English panggil range. Maksudnya bukan satu nilai yang tetap, tapi ada satu julat ya. Maksudnya ada tinggi dan nilai tinggi, nilai minimum, tetapi dia akan cuba kekal pada 37.0. Perbezaan dia tak lebih sangat dari situ ataupun tak kurang dari nilai tersebut. Itu julat yang normal. Julat yang normal. Sila ingatkan istilah julat yang normal ini ya. Julat yang normal. Okey. Jadi antara faktor-faktor persekitaran dalam yang perlu dikekalkan pada julat yang normal, okey, banyak. Kita kategorikan dia kepada dua lah. Perlu ingat bahawa ada dua ya. Cikgu pun dah sebut dalam kelas, faktor fizikal dan faktor kimia.
Cikgu perlu sebut juga di sini, kamu boleh rujuk pada muka surat ke-246. 246. Okey, faktor fizikal itu rujuk kepada seperti suhu, tekanan osmosis darah dan tekanan darah, ataupun kita kalau nak selamat, tekanan hidrostatik darah. Okey, sebab kalau kita nyatakan tekanan darah tinggi, dia bukan rujuk kepada tekanan darah menjadi tinggi, dia ada satu penyakit. Jadi biasanya kita akan tambah tekanan hidrostatik darah. Okey. Namun tiga ini kamu perlu tahu. Okey. Manakala faktor kimia rujuk kepada kandungan bahan kimia dalam persekitaran dalam khususnya, rujuk kepada nilai pH, kepekatan garam mineral dan juga kepekatan gula darah. Okey, pH, garam dan gula. Rujuk kimia lah ke dalam kita punya badan, dalam persekitaran dalam. Okey. Jadi secara pendeknya, kalau kamu akan tengok benda macam ni kan, kalau kamu akan tengok benda pada sebelah kiri yang bulat ini, ya, senang je. Mekanisme yang mengawal atur, supaya faktor-faktor persekitaran dalam tadi itu berada pada jurat normal, dinamakan sebagai homeostatis betul. Kadang-kadang dia juga akan guna istilah swap balik negatif. Swap balik negatif, English feedback, negative feedback mechanism. Negative feedback mechanism. Maksud dia adalah kalau nilai itu meningkat dari julat normal, tinggi dah, lebih daripada julat yang patut ada, contoh tadi, suhu sepatutnya 37.0, paling tinggi 37.1, paling rendah 36.9. Kalau lebih daripada 37.1, contoh dah capai 37.3, 37.4, out of the range, tinggi dah, dia akan cuba untuk dikawal atur, maksudnya regulate, dikawal atur, turunkan balik semula ke julat normal. Manakala kalau suhu badan turun terlalu sejuk sangat, contohnya dah 36.5, lebih kurang daripada julat normal. Tadi kita kata berapa Bun? Berapa? Kalau paling rendah suhu yang julat normal kita sepatutnya 36 point berapa? 36.9, good. Maksudnya kamu dengar, bagus. Kalau 36.5 itu dah kurang sangat, jadi dia akan dikawal atur semula untuk meningkat balik ke julat normalnya. Jadi benda itu adalah umum lah. Balik kepada nota kita. Cikgu pun tak nak buang masa sebab benda ini panjang. Kalau nak cerita panjang, cikgu khawatir 2 jam ini dah habis ni. Jadi sejam kita nak buat, jadi fokus pada beberapa perkara ini je. Jadi untuk kita punya tekanan osmosis darah. Okey, tekanan osmosis darah. Murid-murid yang saya hormati sekalian. Siapa yang ada masalah untuk baca skrin cikgu, bagi tahu ya. Kalau ada masalah lah. Ada ke tak? Ada? Tan Sim Yi ada? Ada. Ada masalah? Ada ke tak ada? Ada. Ada masalah seperti apa? Skrin kecil sangat? Tak ada masalah. Oh, tak ada masalah. Okey, tengah sakit lagi ke? Okey ke tak? Okey, sikit. Okey, sorry ya. Okey, Jonathan pun ada. Jadi Jonathan, nota ini yang cikgu telah bagi pada kawan. Saya rasa hari itu memang tak cukup 2 orang lah. Jadi nanti cikgu akan cetak bagi kamu balik semula. Jadi sekarang fokus kepada skrin sajalah. Jadi tengok pada skrin pengawal aturan tekanan osmosis darah ya. Murid-murid yang saya hormati sekalian. Tekanan osmosis darah ini dipengaruhi oleh dua perkara ya. Tapi silibus anda sekarang yang kamu baca ikut sekarang lebih fokus kepada air. Tekanan osmosis darah fokus pada air. Dan satu lagi adalah pada garam. Air dan garam.
Maksudnya air banyak ataupun air kurang, tekanan osmosis darah itu akan terjejas ataupun keluar dari julat normal dia, julat normal. Manakala kalau garam lebih banyak ke kurang pun akan keluar daripada julat normal tekanan osmosis darah tersebut. Jadi seperti yang anda tengok dalam gambar raja di depan, okey, tekanan osmosis darah kita tengok senang je, kita tengok pada tengah-tengah ni. Murid-murid yang saya hormati ya, kita tengok daripada tengah. Maksudnya sekarang kita ada isu sekarang. Isu kalau dia naik, dia akan cuba turun semula. Okey? Maksudnya kalau jurat normal itu adalah nilai ini, kalau dia lebih dari jurat normal, badan kamu akan mengambil satu tindak balas ataupun melakukan mekanisme apa kata negative feedback. English negative feedback. Kalau BM sekali lagi swap balik negatif lah untuk kembalikan balik semula tekanan osmosis darah kepada julat normalnya. Jadi andai kata julat normal tekanan osmosis darah meningkat, soalan biasanya akan tanya. Jadi soalan yang lazim lah, bukan selalu akan ikut istilah salah tu lazim. Kenapa tekanan osmosis darah boleh meningkat? Okey, tekanan osmosis darah boleh meningkat banyak faktor lah. Okey, banyak faktor. Antara dia yang kita dah cakap dalam kelas sebelum ni, okey, tekanan osmosis darah kalau dia meningkat bermaksud darah kita akan mula kurang apa? Kurang air. Jadi dua isu kat sini ya. Satu lagi akan meningkatnya garam. Jadi bulat itu kenapa anda perlu tahu? Sebab kita perlu faham. Okey, kita perlu faham rangsangan. Dan kelas yang tak cakap ya, rangsangan. Apakah yang membuatkan situasi kurangnya air ataupun meningkatnya kandungan garam dalam darah? Jadi kita dah cakap sebelum ni, mungkin anda pergi bersenam. Isu dia banyaklah, antara dia bersenam. Dia keluar banyak peluh. Okey? Ataupun mungkin dia tengah puasa. Perlu benda ini, kenapa kita sebut benda maksudnya senario ataupun rangsangan seperti ini. Maksudnya macam mana menyebabkan pertukaran persekitaran dalam ni. Sebab orang kata belajar sains ini tidak ada kaitan dengan hidupnya. Belajar, hafal, lepas itu muntah balik dalam SPM, dapat A ke tidak itu tak ada aplikasi kepada hidup. Jadi sekarang soalan bio khususnya, fizik dan kimia pun sama je, akan sentiasa kaitkan kepada persekitaran ataupun benda yang berlaku pada kita. Maksudnya benda itu akan kait dengan maksudnya perubahan-perubahan yang berlaku pada kita yang boleh dijadikan soalan. Yang boleh dijadikan soalan KBAT, kemahiran berfikiran aras tinggi. Jadi disebabkan dia keluar banyak air melalui senaman dan juga mungkin dia tengah puasa, jadi tekanan osmosis darah itu akan meningkat. Perkara ini akan merangsangkan osmoreseptor. Kenapa benda ini penting? Okey, dalam kelas kita dah cakap ya, dia akan dikesan oleh sel osmoreseptor dan tuliskan di situ dia kepada impulse ataupun BM, impulse. Okey, impulse. Jadi dengan adanya impulse, maksudnya isyarat yang dihantar dalam saraf. Saraf masa badan kita ada saraf, cikgu akan cerita lebih mendalam pada masa akan datang juga. Jadi sekarang osmoreseptor ini akan menghasilkan impuls, okey, dan hantar dari hipotalamus. Apa itu hipotalamus? Bahagian otak, okey, yang banyak berfungsi mengesan perubahan persekitaran dalaman. Jika ulang ya, hypothalamus dia berada di tengah-tengah otak itu. Dia di bawah, kalau cerebrum kan dia di dalam cerebrum kita sebahagian panggil hypothalamus.
Di situ penuh dengan kapilari darah. Kerja hipotalamus ini adalah untuk mengesan perubahan dalam darah. Jadi untuk tekanan osmosis darah, dia akan dikesan oleh reseptor yang bernama osmoreseptor. Kalau untuk suhu, termoreseptor. Tapi sekarang tekanan osmosis darah, kita akan guna osmoreseptor. Akan dikesan oleh osmoreseptor, rangsangkan osmoreseptor untuk menghasilkan impuls dihantar ke kelenjar pituitary. Okey, kelenjar pituitary. Jadi mana kelenjar pituitary ini juga? Sabar, masa akan sampai je aku akan lukiskan dan fahamkan semula. Okey, di bawah hypothalamus itu ada bahagian yang bentuk dia macam testis. Ya. Tapi bukan testis yang kita nak fikir macam itulah, tapi bentuk dia lebih kurang sama. Kalau anda nak tengok, kamu boleh tengok online juga. Pituitary gland ataupun kelenjar pituitary ada bahagian atas dan bawah, anterior dan posterior. Tapi itu nanti dulu. Okey. Di situ dia akan membebaskan lebih ADH. Lebih ADH. Dan telah diterangkan di kelas itu. Okey. Lebih ADH ini, okey, hormon ini akan dihantar melalui apa? Melalui salur darah. Dengan darah lah. Dia akan masuk ke dalam darah melalui salur-salur darah. Okey. Pergi ke tubur berlingkar distal dan juga ductus pengumpul. Okey. Ductus pengumpul di nefron. Jadi fungsi dia akan memberi kesan kepada dinding pada dua bahagian dalam nefron tersebut, menjadikannya lebih telap kepada air. Semua benda yang cikgu gariskan pada skrin ini penting ya. Maksudnya dia membentuk satu ayat. Cikgu ulang ya. Sekarang sekurang-kurangnya ada 5 ayat dah. Dia 5 ayat. Dari depan jurat normal itu meningkat sebab apa? Kamu perlu buat dalam bentuk ayat. Kenapa tekanan osmosis darah meningkat? Okey, satu ayat itu. Dikesan oleh apa? Osmoreseptor, satu ayat lagi. Osmoreseptor akan menghasilkan impuls hantar ke kelenjar pituitary untuk merangsangkannya membebaskan lebih ADH. Ayat yang ke 1, 2, 3 lah. Lepas itu hormon ADH akan dihantar melalui salur darah. Dia akan memang dirembeskan ke dalam darah, dihantar melalui salur darah ke nefron. Ayat keempat. Jadi ADH itu akan menjadikan dinding bahagian-bahagian nefron itu menjadi lebih telap terhadap air. Ayat kelima. Jadi jangan ingat gambar rajak ini senang ya. Kamu perlu menjadikan dia bentuk ayat je ketika anda menjawab esei nanti. Okey? Kalau keluar esei lah. Jadi menjadi lebih telap kepada air, jadinya, okey, jadinya pentingnya lebih air akan highlight perkataan istilah diserap semula. Diserap semula. English kita panggil reabsorb. Dia memang tak ada perkataan lain. Kalau kamu tulis diserap, tak ada semula, salah. Dia ada satu istilah yang khusus. Dia tak ada huruf besar, tapi dia memang kita akan rujuk diserap semula. Okey? Jadi, apabila dia lebih air diserap semula, masuk balik ke dalam darah. Masuk balik ke dalam darah. Apa yang akan berlaku pada kita punya air kencing? Jadi, okey? Sebelum kita nak jawab, poin yang penting, tadi kita punya isu adalah meningkat tekanan osmosis darah kan? Jadi sekarang, tekanan osmosis darah akan berkurang. Balik kepada julat normal. Jadi, apakah responsnya? Cikgu ulang apakah gerak balasnya? Jadi, apa yang akan berlaku pada air kencingnya? Air kencing akan menjadi banyak ke sikit kalau air diserap semula kan? Ke dalam darah. Jadi air kencing itu akan jadi sikit ke banyak? Siapa nak jawab?
Kita tanya Nadia lah. Nadia dah jawab banyak kali dah. Sekarang juga tanya Has. Nadia. Dia apa? Cikgu tanya, jadi air kencing akan jadi macam mana? Kalau air diserap semula ke dalam darah, ke dalam badan semula kan, jadi air kencing akan jadi macam mana? Okey, ada dua istilah ya. Air kencing akan menjadi cair. Okey. Dan satu lagi istilah pekat. Dia dua perkataan di sini. Satu cair dan dua pekat. Jadi air kencing akan jadi cair dan pekat. Sebabnya air diserap semula ke dalam badan. Jadi apabila dia masuk ke dalam pundi kencing tu dah jadi sikit, makin pekat. Jadi tekanan osmosis darah berkurang. Sebab darah adalah air. Jadi tak adalah isu puasanya. Puasa nanti kamu akan jadi tak ada air di badan. Dia akan sentiasa berlaku supaya kita punya air diserap semula di nephrons. Tak jadi isu di sini. Okey. Cikgu, macam mana dengan kelenjar adrenal ini? Ya, ini pun isu juga. Cikgu nak pendekkan kata sekarang, pendekkan juga. Pada masa yang sama, ketika tekanan osmosis darah meningkat. Okey? Kadang-kadang, apa isu yang akan menjadikan garam kita meningkat? Ini lain. Okey, cikgu gunakan biru sikit lah, biru Tapi dia punya konsep lebih kurang sama. Tadi dia lebih fokus kepada air, maksud kurangnya air. Ada satu isu di mana senario dia akan meningkatkan garam. Contohnya, minum sup. Minum sup. Garam akan meningkat di dalam darah. Itu yang orang kata, kenapa tekanan darah tinggi lebih senang dikesan di kalangan masyarakat Cina. Okey. Sebab minum sup yang banyak katanya saja. Sebab benar ini lebih kepada soalan dan perkauman sikit. Tetapi dia nak bagi tahu sebenarnya fokus dia pada minum sup. Sup itu mempunyai garam yang tinggi. Apabila dia minum, okey, jadi tekanan osmosis darah akan meningkat. Tekanan garam itu. Kita tak cakap tekanan darah tekanan darah itu cerita lain. Jadi sekarang kalau nak garam banyak dah, tekanan osmosis darah pun akan meningkat. Osmoreseptor di dalam hypothalamus juga akan dirangsang. Impuls akan dihantar ke kelenjar adrenal. Kalau garam lah, fokus lebih kepada kelenjar adrenal. Di sini kelenjar adrenal akan kurang dirangsangkan untuk merembeskan kurang aldosterone. Kurang sekarang, dia tak banyak aldosterone kurang. Okey. Dan aldosterone ini akan dihantar juga ke nefron. Menghantar ke nefron sama je nefron. Disitulah. Okey, disitulah nefron akan kurang terlap terhadap garam. Maksud dia, okey, garam tidak akan diserap semula. Sebab garam banyak di dalam darah. Garam itu masuk ke dalam nefrons. Jadi boleh cikgu tanya garam banyak, cikgu nak tanya juga seorang. Fatin ada Fatin? Fatin? Okey, jadi Fatin nak tanyakan kalau garam banyak sangat di dalam darah, kita nak garam itu serap semula ke dalam darah semula ke tak? Kita nak ke tidak? Jawapan nak atau tidak je. Cakap ya tidaklah pun boleh. Garam banyak sangat di dalam darah. Jadi sekarang garam itu dah ditapis masuk, okey? Ultra tapis masuk ke dalam nephrons. Kita nak garam itu balik ke dalam darah ke tidak? Fatin? Nak? Cikgu ulang Darah kamu mengandungi garam yang banyak. Garam itu sekarang dah masuk ke dalam nephrons. Tak, bagus. Okey, bukannya ikut respon cikgu tapi yang penting yang boleh fikir logik Dia dah masuk nephrons, jadi kita tak nak dia serap semula. Jadi kurangnya aldosterone di dalam nephrons. Jadi nephrons itu bahagian dua tempat itu tubuh berlingkar distal dan ductus pengumpul itu tidak telap terhadap garam. Jadi dia tak akan diserap semula. Tidak akan diserap semula.
Bukan cair, cikgu ada tulisan sikit salah, nanti cikgu ubahkan, minta maaf ya. Jadi kurang garam akan diserap semula, okey, dan tekanan osmosis darah akan berkurang. Air kencing bukan menjadi cair. Kenapa tadi tak ada orang betulkan cikgu ni, jahatnya. Okey, bukan cair ya. Sini ada, Kenapa cair? Sebab ada banyak garam kan. Lepas bukan tu cakap cair lah, sikit lah. macam Sikit dan pelik. pekat lah. Aduh, ini koksian ni saja ya. Bukan cair tadi tak cikgu tulis salah. Memang cikgu maksud itu air kencing tu menjadi sikit. Ayuh, silap lah. Kalau nanti dengar balik rakaman ni jam lah. Okey. Jadi isu dia sekarang, kalau tekanan osmosis darah kita meningkat dari julat normal, untuk tekanan osmosis darah berkurang, okey, balik kepada julat normal, air kencing kita akan jadi sikit satu lagi air kencing kita akan jadi pekat. Jadi kurang garam diserap semula. Maksudnya garam itu akan masuk ke dalam air kencing ke tidak, Kosiang? Kosiang? Ya, ada. Ya. Jadi dia akan masuk ke dalam Masuk ke air dalam. kencing. Air Ya. kencing. Jadi keluarkan settle. Jadi Jeku nak bagi tahu di sini ada dua isu sekarang. Nampak yang merah dan biru kan? Merah itu lebih fokus kepada air, yang biru punya kita lebih fokus kepada garam. Cikgu nak kamu tengok ya, supaya anda kalau ada ambil warna, pen warna, pandai kamu tuliskan ya, sebab benda ini cikgu tak nanti dia menjadi isu ya. Sebab soalan dia memang dia akan tanya dua perkara di sini, satu untuk air, satu untuk garam. Jadi kalau tengok ke bawah ni, kalau tekanan osmosis darah kita berkurang, tekanan osmosis darah berkurang. Okey, apakah yang boleh menyebabkan tekanan osmosis berkurang? Okey, berkurang. Jadi di sini anda perlu tahu dua isu di sini. Satu, sama ada kamu meminum air yang banyak ataupun kandungan garam menjadi kurang. Garam dia jarang ditanya, tapi yang penting ambil air yang banyak. Biasanya ini selepas minum air lah. Okey. Kalau masa cukup, cikgu ingat buka video minum air supaya melatihkan semua yang puasa ini lebih tahan lah kepada godaan minum air tu. Tapi ini soalan dia, minum air banyak kan, gulu minum, tekanan osmosis darah dia berkurang. Jadi apa yang akan berlaku? Ini rangsangan. Tekanan osmosis darah berkurang. Cikgu, apa itu rangsangan? Stimulation. Okay, dia bukan istilah yang pelik-pelik. Secara saintifik, rangsangan sekali lagi rujuk kepada persekitaran dalaman, pertukaran. Maksud dia tekanan osmosis darah itu meningkat ke berkurang. Itu rangsangan. Perlu dikesan oleh osmoreseptor. Kalau tekanan osmosis darah lah. Okey, tekanan osmosis darah akan mengesan dan kurang dirangsangkan, okey, dan menghantar impuls banyak ke sikit ke kelenjar pituitary. Kurang dirangsangkan maksud dia menghantar kurang ke banyak impuls. Siapa nak jawab? Siti Nadia ada? Siti Nadia. Siti Nadia. Okey, bagus. Kurang impuls. Cukup dia tanya ke soalan ini. Ya. Kurang dirangsangkan, maksud dia tetap juga dirangsangkan tapi impuls dia hantar sikit lah. Okey, ke kelenjar pituitary. Kalau kurang, maksudnya kuranglah ADH. Okey, kuranglah ADH. Jadi ADH ini akan dihantar ke mana? Hantar ke mana? Ke nephrons. Nephrons untuk memberi kesan kepada dua bahagian, iaitu tubule beringkar lister convoluted tubule, dan juga ductus or ductus. Jadi ductus lah, ductus pengumpul lah. Okey. Menjadikan tempat tersebut kurang telap kepada air. Jadi kurang air akan diserap semula. Kurang air akan diserap semula. Ya, jawapan dia sama.
tekanan osmosis darah sebab dia kurang disebabkan homeostasis berlaku, tekanan osmosis darah akan meningkat semula balik ke julat normal. Jika ulang, meningkat bukan notai, meningkat balik ke julat normal. Dan pada masa yang sama sebab banyak air yang tidak diserap semula, air kencing akan menjadi banyak ke sikit. Kosiang? Banyak kot. Banyak. Okey? Dan pada masa yang sama, Buan, jadi cair ke pekat banyak air di dalam air kencing. Air kencing itu cair ke pekat? Cair. Good boy. Inilah jelasnya kepada kawan kita yang membuat eksperimen hari itu, kenapa dia minum banyak air, kencing dia jadi banyak dan cair. Kan maksudnya isi padu air kencing banyak dan pada masa cair. Sebabnya banyak kekurang ADH yang dirembeskan, jawapan dia kurang. Kurang. Okey, sebabnya kurang dirangsangkan pada hypothalamus lah. Okey? Jadi air pun keluar. Itu yang cikgu nak bagi tahu. Yang patutnya ada dalam laporan eksperimen anda. Jadi kalau kandungan garam dalam darah itu berkurang, okey, kalaulah osmoreseptor itu akan menghantar kepada kelenjar adrenal. Sorry ya, cikgu patut gunanya biru ya supaya benda ini tidak menjadi keliru. Air fokus kepada ADH. Garam fokus kepada aldosterone. Jadi impuls akan dihantar kepada kelenjar adrenal untuk merembeskan lebih aldosterone. Okey? Aldosterone itu sama. Jika hantar ke mana? Dia hantar ke nefron je pun. Menjadikan dia lebih telap terhadap garam. Lebih telap terhadap garam. Jadi di nefron sana, kalau dia lebih telap, more permeable to the salt. More permeable to the salt. Jadi, lebih banyak garam yang akan diserap semula. Lebih garam yang akan diserap semula. Reabsorb back. Reabsorb back to the blood. Di situlah tekanan osmosis darah akan meningkat balik ke julat normal. Sebab garam sikit sekarang, garam lebih banyak diserap balik ke dalam darah. Tadi darah itu ada sikit garam, sekarang menjadi banyak. Dia tak nak dia keluarkan sebagai air kencing. Jadi dia akan jadikan banyak semula di dalam, pekat semula di dalam darah. Siapa di sini ada soalan? Faiza dan Kei Chuan, soalan? Tak ada cikgu. Jelas ya? Kei Chuan, okey Kei Chuan? Okey, jelas ya? Jadi sambung ya. Kita sambung, saya pun tak nak buang masa. Ini baru satu je. Cikgu nak bagi tahu di dalam bab ini ada 4 pengawal aturan. Ada 4 ya. Kamu tengok di muka surat 246. Ini kali kedua cikgu sebut dah 246. Ada 4. Suhu badan, gula, tekanan separak dan juga tekanan darah. Yang penting yang anda perlu tahulah supaya mereka berada pada persekitaran dalam julat yang optimum. Sambung. Pengawal aturan untuk suhu badan. Ini pun kamu pernah belajar. Pernah dah. Hanya sekarang kita nak standardize, seragamkan apa yang kita telah belajar. Murid-murid sekalian, suhu badan kita perlu berada pada julat normal. Bukan satu nilai 37.0, sebiji 37.0. Tidak. Setiap orang punya suhu badan dia berbeza. Setiap pagi kamu pergi scan suhu badan kamu tahu kadang-kadang 36.4, 36.3. Ada yang curah sampai rendah macam tu, okey je. Yang terbaik antara 36.6 sampai 37.4. Itu 37.4 pun bukannya demam. Dia hanya lebih tinggi sikit daripada
37.0 masih dikira sebagai julat normal. Okey? Jadi apakah yang menyebabkan suhu badan meningkat? Ini ya, suhu badan meningkat. Jadi di sini anda perlu tahu bahawa suhu badan meningkat itu ada dua. Boleh disebabkan oleh dua. Satu, disebabkan oleh cuaca. Bukan cuaca, persekitaran luar. Juga guna istilah luar. Maksudnya luar badan, bukan dalam daskan luar, persekitaran luar yang panas. Ini di luar. Persekitaran luar. Luar ya, cikgu tulis luar kat sini ya, supaya anda faham. Satu lagi, mungkin anda membuat senaman. Jadi persekitaran dalam disebabkan respirasi badan meningkat. Okey, contoh senaman. Jadi suhu badan anda meningkat. Jadi cikgu ulang ya. Di sini ada dua istilah. Tengok soalan. Soalan Kheba pernah keluar. Dia soalan tanya persekitaran dalam yang menyebabkan suhu badan meningkat. Orang jawab berdiri di bawah matahari. Berdiri di luar rumah di bawah matahari. Salah lah. Sebab dia minta apa yang menyebabkan persekitaran dalam badan itu, suhu badan itu meningkat. Jawapan dia lebih kepada senaman. Ya, berdiri di bawah matahari itu, suhu badan pun meningkat. Tapi itu adalah faktor persekitaran luar. Jadi suhu badan meningkat. Dikesan oleh, di sini ada dua istilah di sini ya. Satu, kulit. Anda telah belajar di tingkatan 3. Kalau tak silap je, itulah sistem, maksudnya organ deria. Organ deria. Kalau anda ingat di kulit, ada saraf untuk haba, saraf sejuk. Okay? Ingat ke tak? Saya tak tahu kamu ingat tak? Nama saraf itu kita panggil thermoreceptor. Ya. Sekarang, thermoreceptor juga ada pada hypothalamus. Cikgu, maknanya hipotalamus ni? Cikgu dah sebut 2-3 kali. Okay. Kalau tengok pada skrin sekarang, nanti online tengok sendirilah kan. Jadi takut nanti kamu kata tak boleh bayangkan. Jadi, senang kata hipotalamus ada bahagian tengah. Okay. Dia bukannya cerebrum ya. Cikgu harap nanti kamu jangan nanti salah faham pula. Dia di dalam cerebrum. Ya, tapi dia bahagian tengah yang berfungsinya mengesan. Cikgu, maknanya kelenjar pituitary. Kelenjar pituitary. Dia berada di bawah hypothalamus. Nah. Nampak macam telur kan, buan. Nampak hypothalamus di sini. Lepas itu di sini, pituitary. Bawah ni. Ada anterior atas, posterior bawah. Hypothalamus di atas. Jadi, kalau hypothalamus mengesan, cikgu ulang mengesan, detect, mengesan perubahan atau rangsangan, impuls boleh hantar pergi ke kelenjar pituitary ke tak? Jawapan dia, boleh. Boleh ya, jadi dia hantar ke kelenjar pituitary untuk merembeskan hormon apa untuk yang tadi tekanan osmosis darah, ADH. Namun untuk kita punya soalan di sini nanti sabar. Thermoreceptor telah mengesan. Okey, mengesan pada suhu badan meningkat. Dia akan hantar lagi, akan menghantarkan impuls kepada pusat kawalan suhu di hypothalamus. Sebab suhu badan meningkat itu ada dua jenis. Satu yang meningkat secara mendadak. 38, 39, 40, serius. Ada satu yang lagi meningkat sikit, mungkin 37.6, 37.7, badan jadi lemah, tak selesa lah. Jadi dia akan ambil tindakan lah. Jadi tindakan itu ada, bukan tindakan salah. Dia akan melakukan gerak balas. Kalau untuk perubahan yang tinggi, jadi gerak balas dia pun kurang sikit. Kalau tinggi, gerak balas dia pun perlu mendadak. Bukan sikit lah, perlu mendadak. Supaya suhu badan itu turun ataupun kembali semula kepada yang julat normal dia. Tapi secara am dalam silibus anda, dia hanya teruskan kepada mana-mana 5 gerak balas
yang anda perlu tahu. Anda lukiskan arrow, ya, ada 5. Ada 5. Namun, Jeku nak anda, kalau kamu ada pen warna sekarang, 4 yang atas itu guna satu warna. Yang kelima bawah ini kamu gunakan warna lain. Contohnya kalau Jeku kat sini, Jeku guna warna biru. Sebab secara akan ada 5 gerak balas, okey, secara ada 5 yang akan diletakkan di bawah 2 kategori, 2. Okey, 2 ya. Satu fizikal. Yang biru itu panggil kimia. Biru itu panggil kimia. Biru itu panggil kimia. Kenapa kimia? Sebab dia akan menghasilkan hormon. Dan juga nanti akan cakap, kalau biru ini kita panggil kimia. Kimia, okey? Merah itu fizikal. Fizikal maksudnya impuls dari hipotalamus sampai contohnya otot licin di dalam arteriol. Okey? Dia akan melakukan gerak balas yang bernama vasodilatan. Cikgu, apa itu vasodilatan? Dia punya pemerhatian senang je. Orang seperti Cikgu, kalau berdiri bawah panas membuat kawal kaki, jelasnya kamu akan nampak bahagian kulit cerah Cikgu pada pipi ke pada tangan akan nampak mula naik merah. Naik merah. Kenapa pipi Jeku menjadi merah? Sebab penvasodilatan berlaku di mana lumen arteriol akan mula mengembang. Lumen arteriol mengembang. Yonggi, kalau penvasodilatan berlaku, Yonggi ada? Kalau penvasodilatan berlaku, lebih banyak darah bergerak ataupun kurang darah bergerak pada tempat-tempat seperti pipi dan tangan Cikgu? Lebih banyak ke kurang? Lebih banyak. Banyak loh. Jadi lebih banyak darah kalau bergerak. Okey? Boleh cecair bergerak, maksudnya penyejukan badan. Sebab dia darah bergerak, lebih banyak pembebasan haba berlaku. Jadi penvasodilatan satu. Setiap satu gerak balas ini, anda perlu jelaskan balik ya. Juga bukan main-main dengan kamu ya benda ni. Kamu perlu terangkan dalam 2 ayat. Macam mana penvasodilatan boleh turunkan suhu tersebut. Itu yang cikgu kata. Tengok dalam kamu punya screen sekarang. Ya, semua gerak balas ini akan menyebabkan suhu badan anda berkurangan ataupun menurun balik ke jumlah normal. Tadi, setiap satu ini ada point. 2 ayat ataupun 1 ayat. Kamu perlu jelaskan penvasodilatan macam mana dia mengurangkan suhu badan balik ke jumlah normal. Manakala kalau impuls dihantar dari hypothalamus ke kelenjar peluh, dia akan menyebabkan perpeluhan. Sila jelaskan. Macam mana peluh boleh kurangkan suhu badan. Untuk, ini tak tahu Cikgu nak sebut dalam essay ni ke tidak. Tapi Cikgu akan sebutlah untuk past year SPM yang baru-baru ini berlaku. Okey. Dia tanya untuk soalan, maksudnya apa yang akan berlaku pada bulu kulit untuk mengurangkan suhu badan. Ya, otot erector di dalam kulit akan mengecut menyebabkan bulu dia menegak. Dia 3 poin di sini, menegak. Bulu menegak, memerangkap udara, memerangkap lapisan udara. Disebabkan ada lapisan udara, maka haba kurang dibebaskan ke persekitaran. Ya, siapa yang nak jawab itu? Ya, siapa soalan? Ada dia. Siapa? Oh, ada orang masuk. Oh, Irfan akhirnya. Tapi tak apa, nanti kamu tengok balik video di sini. Jadi,
Otot erector ini dia mengecut, dia menyebabkan 3 gerak balas yang berlaku. Boleh terangkan ya, dia gerak balas itu satu je, dia mengecut. Tapi apakah akibat dia mengecut tu kamu perlu terangkan. Cikgu dah cakap ya, setiap satu ini anda perlu terangkan secara mendalam, minimum dalam satu ayat. Satu ayat. Kenapa suhu badan menurun kalau otot erector di dalam kulit mengecut? Sila jelaskan. Benda ini anda boleh dapat di dalam buku teks anda. Okey? Impuls juga akan dihantar ke otot rangka, skeletal muscle, supaya dia mengendur, bukan mengecut. Mengendur dan mengecut dengan kurang. Maksudnya badan anda tidak akan menggigil. Badan biasa relax. Kurang, tak ada menggigil, jadi suhu badan anda akan kurang balik. Tenaga haba akan dikurangkan daripada respirasi berlaku. Jelaskan. Dan last sekali kalau anda tengok kelenjar adrenal dan kelenjar tiroid di sini, jika apa itu kelenjar adrenal dan tiroid, masa sampai jika akan terangkan, kurang dirangsangkan untuk menghasilkan kurang hormon. Adrenal akan menghasilkan hormon adrenalina. Hormon adrenalina. Kelenjar tiroid sepatutnya menghasilkan hormon atau merembeskan hormon tiroksina. Dua-dua adrenalina dan tiroksina ini akan meningkatkan respirasi. Sekarang kurang dirangsang. Kurang dirangsang. Banyak ke sikit hormon yang akan dirembeskan? Siapa nak jawab? Jonathan, banyak ke sikit? Kalau kurang dirangsangkan, banyak ke sikit hormon yang akan dirembeskan? Coming, boleh tolong tak? Boleh tolong kawan Jonathan tak? Coming. Sikit, thank you. Jadi sikit maksudnya sikit hormon. Jadi respirasi pun akan kurang. Cikgu ulang ya. Hormon apa perlu faham? Dia akan berkait dengan tindak balas respirasi badan. Respirasi akan menjadi kurang. Kalau kurang, tenaga haba akan dibebaskan kurang juga. Maka suhu badan pun tidak akan meningkat, malahan berkurangan, menurun balik ke julat normal. Okey, murid-murid yang saya hormati, sama je. Kalau suhu badan, okey, suhu badan kita berkurangan. Cikgu, macam mana suhu badan berkurang? Ada dua sebab je. Okey, yang persekitaran luar, kalau anda duduk di suasana aircon ataupun cuaca, okey, persekitaran yang sejuk, ataupun pergi ke negara tundra ataupun negara seperti di Rusia. Satu lagi, kalau mungkin jatuh sakit. Sakit ada dua jenis lah. Satu yang suhu badan naik, satu lagi suhu badan menjadi kurang. Dia menggigil. Suhu badan berkurang. Okey? Suhu badan berkurang atau menurun akan dikesan oleh apa? Dikesan oleh sekali lagi termoreseptor, betul dah? Tapi hati-hati jawab soalan dia, hipotalamus ataupun kulit. Kalau luar, contohnya duduk di aircon, biasanya dia fokus kepada kulit. Itu pasal kulit ada termoreseptor. Kalau anda belajar ingat lagi semula, tingkatan 3, organ deria kulit. Ada termoreseptor sejuk, termoreseptor panas. Okey, ataupun haba lah kat situ. Okey, dia mengesan. Tapi kalau dalaman, cuaca kat luar panas, tapi dalam kamu tengah sejuk. Jadi hypothalamus akan mengesan lah. Okey, suhu badan menurun dalaman persekitaran dalam. Sepatutnya 37 jadi 36.1 dah. Oh, sejuk ni bahaya. 36.1 maksudnya tindak balas badan tidak boleh berlaku secara optimum. Okey. Jadi akan dikesan oleh termoreseptor dan impuls akan dihasilkan ke pusat kawalan suhu dalam hypothalamus. Di sini pun sama. Letakkan 4 arrow dengan warna yang sama, dari otot rangka ke otot licin, dan warna lagi satu yang berbeza, cikgu guna biru pergi ke kelenjar, sebab itu ada kimia. Kimia ini cikgu akan terang secara mendalam lagi.
Okey? Setiap satu ini ada gerak balas yang berbeza. Gerak balas yang berbeza. Anda perlu membuat ayat. Setiap satu ini perlu ada minimum 1-2 ayat untuk menerangkan bagaimanakah suhu badan meningkat semula. Kalau tengah sejuk kelenjar adrenal dan kelenjar tiroid akan dirangsang untuk menghasilkan lebih hormon, merembeskan lebih hormon. Kalau adrenal, lebihlah hormon adrenalina. Kalau kelenjar tiroid akan menghasilkan atau merembeskan lebih hormon tiroksina, menyebabkan respirasi badan meningkat, kadar respirasi badan meningkat. Kadar respirasi badan meningkat maksud juga haba, tenaga haba juga akan dihasilkan secara banyak. Di situlah suhu badan akan meningkat balik ke julat normal. Meningkat balik ke julat normal. Back to normal range. Otot rangka sekarang akan mengecut dan mengendur dengan lebih kerap. Mengecut dan mengendur dengan lebih kerap. Dalam bahasa lain, menggigil. Kenapa nak menggigil? Sebab nak nampak comel ke tam sini? Bukan. Dia menggigil supaya apabila menggigil, tenaga haba juga akan dihasilkan dengan lebih banyak. Itu pasal kalau tengah sejuk, gigil. Panas semula. Okey? Otot erector akan mengendur, bukan mengecut ya. Ini cikgu nak kata hati-hati ya. Cikgu nak kata ini ada mengendur. Bukan mengecut, mengendur. Otot erector akan mengendur. Jadi bulu bukan lagi berdiri tegak tetapi akan mendatar, akan baring, mendatar di atas kulit. Tak ada lapisan udara, haba tak boleh nak diperangkap. Udara tak boleh diperangkap, bukan haba. Udara tak boleh diperangkap, jadi haba akan dibebaskan ke persekitaran dengan lebih senang. Okey, tengok yang atas tu ya, dia hanya kontra balik je, kontra balik. Okey? Manakala kelenjar peluh tidak akan dirangsangkan, tidak berpeluh, jadi suhu badan akan meningkat sebab dia tidak ada air peluh yang menyerapkan haba dari permukaan kulit. Jadi haba akan diperangkap, suhu badan meningkat semula. Dan last sekali, otot licin di dalam atrium akan menjalankan penwasocerutan. Itu pasal orang macam cikgu juga, muka cerah, kulit cerah. Jadi apabila duduk di dalam bilik, okey, muka akan nampak pucat ke merah? Pucat ke merah? Hashika, muka cikgu nampak pucat ke ataupun merah di dalam bilik sejuk? Pucat. Pucat. Hashika, are you okay? Kenapa suara macam tu? Lembut je. Okey ke tak? Okey. Okey ya. Jadi akan nampak pucat sebab lumen itu menjadi kecil. Diameter lumen saudara menjadi kecil. Jadi kurang darah mengalir di permukaan kulit. Kurang darah mengalir di permukaan kulit. Jadi suhu boleh meningkat ataupun haba akan disimpan di dalam badan. Tidak akan terbebas luar dengan senang. Soalan. Murid-murid yang saya hormati, soalan. Jadi untuk tidak menjadikan isu sekarang, masa pun dah sampai. Okey? Bahagian untuk gula juga, cikgu minta tolong supaya anda rujuk kepada buku teks. Okey, buku teks ya, muka surat berapa ya murid-murid? Untuk yang Allah. Sorry. Okey, cikgu tak nak buang masa ya murid-murid. Saya faham semua ada kerja lain. Kalau anda tengok muka surat tadi 246 itu yang umur. 247 8 untuk suhu. Okay, untuk suhu. Untuk gula pada 249. 249. Cikgu memang perlukan masa yang khas untuk terangkan ini juga. Okey, terangkan kenapa penyakit kencing manis ataupun diabetes mellitus. Okey, diabetes mellitus terjadi di kalangan masyarakat Malaysia, menjadi makin banyak. Benda ini perlu diterangkan secara detail. Bukannya makan gula lebih, insulin dirembeskan. Tidak, dia bukan macam tu. Kalau anda tengok pada nota yang diberikan, nampak ke tak? Kamu perlu terangkan apakah kesan insulin
pergi ke sel hati, sel otot dan sel adipose, sel lemak. Dan perlu terangkan dalam 2-3 ayat jugalah apa yang berlaku supaya kandungan darah di dalam kandungan gula di dalam darah turun balik ke julat normal. Turun balik ke julat normal. Okey? Siapa ada soalan? Murid-murid yang saya hormati sekalian. Sebelum cikgu tamatkan kelas hari ini, siapa ada soalan? Saya ada. Apa dia? Cikgu, jadi bolehkah cikgu back to the second page yang pengawal aturan suhu badan? Ya, ya, apa dia? Okay, yang auto erector. Hmm? Okay, jadi bila suhu meningkat, auto erector akan mengejut. Saya dah silap. Sorry. Terbaik. Cikgu sebenarnya kalau ikut nota ini, cikgu dah silap ya. Cikgu membuat kesiapan ya. Jadi dengar balik nanti video ini. Dia mengecut kalau suhu badan mengurang. Sorry. Silap saya. Terbaik. Thank you sebab ingatkan cikgu ya. Ini bukan mengecut ya. Dia mengendur. Yang bahagian ini semua untuk suhu badan kalau berkurang. Sorry. Silap cikgu. Itu pasal kalau nota dah tulis salah dan terus cakap memang salah lah. Otot erector akan mengendur ketika suhu badan meningkat. Okey? Kalau nak menjadikan isu dia senang, kamu lukis kat situ macam ni supaya anda ingat. Dia mengendur. Manakala untuk suhu yang kurang, bulu kamu akan menegak ya. Sorry ya. Ini silap. Thank you. Bukan apa ya. Cikgu memang tadi baca 2 kali mengecut itu cikgu pun dah tersilap cakap dah. Okey? Cikgu ulang ya. Suhu badan meningkat, otot erector mengendur ya. Suhu badan berkurang, otot erector dia mengecut. Sorry. Ini memang kesiapan saya. Thank you tau. Thank you ya. Kalau tidak memang menjadi isu dah. Isu besar. Okey? Rasanya ada soalan ke tak? Yang lain? Terima kasih ya, Chin. Ya, ada sudah. Yang lain? Okey, kalau tak ya, tiada soalan kali itu saja dari hari ini. Cikgu ucapkan terima kasih sebab anda boleh sudi ya memberikan masa pada cikgu untuk penerangan ini. Cikgu berharap Jumaat cikgu boleh jumpa anda semula untuk settlekan gula itu di sekolah. Kalau tak boleh, kita settle melalui pembelajaran online jugalah dalam taliannya. Itu saja untuk hari ini ya. Siapa ada soalan, kamu boleh tinggal. Siapa yang tak ada soalan, anda boleh dismiss lah. Itu je daripada cikgu. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Okay, bye. Terima kasih cikgu. Sama. Oh, tengok cikgu. Ya. 老师, kali ini tak perlu buka kamera. Ingat kena ambil gambar. Ayah lupa lah. Bro, puasa lah. Memang dehidrasi kan. Oh. Boleh buat. Jangan stres. Bukan stres. Otak memang sekarang kurang air. Oh. Nadia dia faham lah Nadia. Oh. Okay, thank you 老师. Okay, bye. Thank you Cik. Thank you.